ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kebiasaan doa di waktu pagi kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, yakni pada waktu tidur kita, untuk kita sedar bahawa hanya kepada Allah lah tempat kita kembali di akhirnya. Baik, pada pagi yang berbahagia ini, majlis pada pagi ini, kuliah subuh kita dianjurkan oleh surau An-Nur, fasa 3, Bandar Seremban Selatan. Dan kita kongsi bersama di page Facebook Ustaz Amran. Moga-moga kita dapat share. Dan hari ni, pagi ni, kita akan bercerita tentang hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapakah hamba yang memperolehi kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hak ni perkara penting sekali. Ya, kita tak mau duduk dalam keadaan Allah laknat, tapi kita nak duduk dalam keadaan Allah rahmat. Kita tak mau duduk dalam keadaan Allah benci pada kita, tapi kita nak duduk dalam keadaan Allah sayang kepada kita. Ya, insya-Allah. Baik. Hadis yang pertama kita akan bincang pada hari ini, iaitu dalam bab hamba Allah yang dicintai ini, iaitu orang yang pertama sekali, insan yang pertama atau hamba yang pertama sekali yang memperolehi cinta Allah adalah orang yang memperkasakan ibadah fardu dan memperkasakan ibadah sunat. Ya, orang yang paling dicintai oleh Allah disebut dalam hadis adalah orang yang menjaga salat fardu dengan baik dan menambah dengan salat sunat. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Ya, kalau kita belajar, kita akan terbahagi dua hadis. Satu hadis Nabawi yang datang daripada mulut Nabi. Satu lagi hadis Qudsi yang datang daripada mulut Nabi, tetapi dia direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Dalam hadis Qudsi ini Allah berfirman, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ. Dalam hadis ini menyebut, sesiapa yang memusuhi waliku, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sesiapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Siapa wali Allah? Para orang yang kuat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keakraban seorang hamba kepada aku, kata Allah Ta'ala, lebih daripada aku cintai, kecuali dia beribadah dengan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Satu. Ya. Dan kemudian hamba-Ku ini selalu mendekatkan dirinya dengan perkara nawafil, iaitu perkara-perkara sunat yang di luar kefarduan. Maka aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia guna untuk mendengar, yakni yang manfaat.
penglihatannya dapat kemanfaatan, tangannya dapat kemanfaatan, kakinya dapat kemanfaatan. Dan jika dia meminta, nescaya aku berikan. Jika dia mohon perlindungan, nescaya aku lindungi. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang mula-mula kita nak sebut. Siapa orang yang dicintai Allah yang pertama? Iaitu kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi SAW. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada satu pun yang lebih aku cintai, melainkan yakni seorang hamba dia beribadah kepadaku dengan ibadah yang telah aku fardukan. Yang telah aku fardukan. So, yang tu perkara pertama yang pagi subuh ni kita nak ambil keprihatinan yang lebih, iaitu kita perlu melihat kepada amalan fardu kita. Adakah amalan fardu kita itu selesai atau belum selesai, atau adakah dia sempurna atau kurang sempurna, adakah dia kekurangan, kita nak tambah baik, atau ada lubang-lubang yang perlu kita tampal dan sebagainya. Amalan fardu. Dan juga perkara kedua disebut dalam hadis ni adalah menambah amalan sunat. Buat solat fardu, iringi dengan solat sunat. Buat puasa fardu, iringi dengan puasa sunat. Keluarkan zakat, iringi dengan sedekah. Maka buat yang fardu, Allah paling cinta. Tambah-tambah lagi, Allah mengatakan, aku ni wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Dan dia menambah pula dengan amalan nawafil sehingga Allah jatuh cinta kepadanya. Ini golongan yang pertama. Siapa golongan pertama yang mendapat kasih sayang Allah? Orang yang beribadah dengan amalan fardu dan menambah dengan amalan sunat. Yang tu golongan pertama. So, di permulaan ini kita ada 13 orang dalam grup surau, dan ada 44 orang dalam grup saya. Maka kita join kat sini, share lagi. Kita akan dapat kebaikan. Bawa diri kita duduk dalam kelompok orang yang menjaga salat fardu atau amalan fardu. Dan bawa diri kita untuk menambah amalan kita dengan amalan ibadah-ibadah sunat. Dan tuan-tuan perempuan, seandainya Allah jatuh cinta kepada kita dengan amal yang kita buat, iaitu amalan fardu dan juga menambah amalan sunat, maka seandainya Allah jatuh cinta, Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, seandainya aku telah jatuh cinta, aku jadikan pendengarannya sehingga telinga dia itu dapat menjadi pendengaran yang bermanfaat. Mendengar yang manfaat, mendapat peringatan demi peringatan untuk diri dia. Dan seandainya Allah mencintai kita, Allah jadikan penglihatan mata kita ini mata yang dapat melihat perkara-perkara yang baik, sehingga meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan. Dan seandainya Allah itu jatuh cinta kepada kita, maka Allah jadikan tangan dan kaki kita itu bermanfaat. Sehingga tangan akan berkata-kata di hadapan Allah, kaki akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah offer kita dua perkara. Seandainya Allah jatuh cinta kepada kita, Allah kata seandainya kita minta kepada dia, Allah akan berikan. Dan seandainya kita mohon perlindungan, nescaya aku lindungi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita tak tambah kat situ. Kita tak tambah lagi. Kita nak bagi tahu. So, faham betul-betul. Perkara pertama untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa Allah telah berfirman dalam hadis kursi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada satu keakraban daripada seorang hamba-Ku kepadaku yang lebih aku cintai daripada melakukan amalan fardu yang telah aku fardukan kepadanya, dan kemudian dia semakin mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Jadi, hak pertama, siapa yang dapat kasih sayang Allah? Siapa yang dapat cinta Allah? Siapa yang dapat rindu Allah kepada kita? Yang pertama, apabila hamba yang kekal dalam memperkasakan amalan fardu dan menambah baik dengan amalan sunat. Sehingga Allah offer kita bila dia jatuh cinta kepada kita, ya, bila sesiapa yang meminta, maka Allah berikan. Dan sesiapa yang memohon perlindungan, maka Allah lindungi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, okey, baik. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, siapa yang dijatuh kepada golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, orang yang kedua adalah yakni apabila Allah mencintai seseorang, maka penduduk bumi dan langit juga mencintai seseorang. Ini ada hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril Inna Allah qad ahabba fulana fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibrilu fis samai Inna Allah qad ahabba fulana fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard. Rawahul Bukhari. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika jatuh cinta kepada seseorang, maka Allah memanggil Jibril, ya Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka Allah perintah, wahai Jibril, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit, lalu berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Aku juga mencintai si fulan, dan cintailah si fulan. Maka penduduk langit pun jatuh cinta kepada orang yang disayangi oleh Allah dan Jibril. Sehinggalah orang tersebut diterima kasih oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ya, kalau kita tengok hadis ni, ada 18, 19 orang di surau An-Nur, fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Ada 69 orang di live ustaz saya punya, ada 71 orang. So kita kongsi ni. Orang yang kedua, iaitu orang nak bagi tahu siapa-siapa yang dapat kasih sayang Allah. Siapa yang dapat kasih sayang Allah yang pertama tadi? Iaitu orang yang menjaga amalan fardu dan juga menambah baik dan amalan sunat. Orang yang mendapat kasih sayang Allah ini, Allah cerita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Allah mencintai seseorang, maka Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, aku jatuh cinta kepada dia. Maka cintailah dia. Maka bila Allah jatuh cinta kepada Jibril, maka Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai orang tu juga. Dan kemudian Jibril akan berseru di langit, wahai penduduk langit, Allah dan aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Malah seluruh penduduk langit jatuh cinta kepada dia. Sehinggalah di dalam hadis tu menyebut bahawa wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard, sehinggalah orang yang dicintai Allah, Jibril dan penduduk langit ini diterima dan dikasihi oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Itu dia. Bila kita tengok kat sini rasa Allahu Akbar, adakah aku ni termasuk golongan yang dicintai Allah? Yakni golongan yang melakukan amalan fardu dan menambah dengan amalan sunat. Adakah aku termasuk orang yang dicintai oleh Jibril?
Adakah aku termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh penduduk langit sehingga aku dikasihi oleh penduduk bumi dengan redha Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tengok di hadis kat bawah pula. Ya, hadis kat sini saya nak sebut beberapa hal supaya kita mudah faham. Masa kita tak panjang pagi ni, kita lebih kurang sampai pukul 7 suku kot, saya rasa macam tu. Ya. Dalam hadis lain, Allah menyebut Allah mencintai 3 amal dan benci 3 amal. Ini pun kena jaga juga. Ya. Hadis daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Muslim 3236. Allah mencintai 3 amalan. So, bila 3 amalan ni kita buat, kita disayangi oleh Allah. Allah membenci 3 amalan. Kalau kita buat 3 amalan ni, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia hadis ni? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Fayarda lakum an ta'budu an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Rawahul Muslim. Sesungguhnya kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Perkara pertama sekali, Allah menyukai kalian beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan dia dengan segala sesuatu. Jom kita tengok diri kita ni ada tak dalam golongan yang pertama yang Allah sayang, yang Allah cinta dan Allah kasih, iaitu golongan yang menyukai ibadah. Golongan yang beribadah, bila beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Apa maksud golongan ini beribadah dia kepada Allah? Maksudnya beribadah dalam keadaan yang penuh dengan keikhlasan. Penuh dengan keikhlasan. Dan dia tidak beribadah kerana selain daripada Allah. Dia tidak beribadah kerana mak mentua datang rumah. Dia tidak beribadah kerana empat mentua duk puji dia. Dia tidak beribadah kerana mau dipuji oleh manusia lain, mau dilihat oleh orang lain. Maka itu pertama. Apabila Nabi menyebut Allah benci 3 perkara dan sayang kepada atau suka kepada 3 perkara, yang paling Allah sayang adalah apabila kita beribadah kepadanya dengan ikhlas dan tidak syirik kepada dia. Itu nombor 1. Kita boleh cek diri kita. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan agama. Dalam hidup kita, jangan lari daripada landasan yang telah ditentukan oleh syariat. Jangan putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pegang terus pada agama. Bangun tidur ingatkan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut dengan sunnah Nabi. Bersiap-siap kejap lagi nak keluar pergi kerja pun macam tu juga. Nak keluar pergi kerja kejap lagi pun tidak boleh putus hubungan dengan Allah. Keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tutup aurat dengan sempurna. Keluar dengan niat mencari redha Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal. Semua tak boleh. Tak boleh langgar perintah Allah. Itu 2. Yang kedua, Allah sayang kepada orang yang berpegang teguh dengan agama. Dan yang ketiga, Allah sayang kepada orang yang tidak berpecah belah. Tidak putus silaturrahim. Tidak ada hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Itu 3 golongan. Allah suka kepada orang yang beribadah dan tidak syirik kepada dia. Kemudian seterusnya berpegang teguh dengan agamanya dan kemudian tidak berpecah belah. Okey. Baik. Dah, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang 100 orang dah. 21 orang daripada surau, 88 orang, 89 orang dah ada dekat Facebook saya. Alhamdulillah, pagi subuh yang berbahagia. Ya, dan Allah membenci daripada 3 benda daripada kita. Yang pertama, Allah benci bila kita berkata sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Bercakap ikut suka hati kita.
Ya, bercakap ikut suka hati kita. Kita tak kenal dia siapa. Kita tak tahu beritanya macam mana. Berita berlaku di Kedah. Kita berada di Selangor. Kita komen terlebih-lebih. Berita berlaku daripada orang lain. Kita kenal dia pun tidak. Jumpa dengan dia pun tidak. Tapi kita komen berlebih-lebihan. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Kita tak pandai hukum. Tapi bila orang tanya, kita cerita lebih daripada hukum dan sebagainya. Ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Ya. Dan itu yang pertama, Allah benci. Allah benci orang yang bercakap tapi dia tak tahu apa-apa. Ikut suka hati dia je. Yang kedua, Allah benci orang banyak tanya. Orang banyak tanya. Ni ada dalam hadis. Tuan-tuan perempuan kalau cek hadis, Nabi pesan jangan banyak bertanya. Sehingga orang yang bertanya, di ruang tu setan akan masuk. Mula-mula kita akan tanya, siapa yang mencipta kita, siapa yang mencipta ini, siapa yang mencipta itu. Dalam hadis cerita. Sehinggalah kalau manusia tak berhenti, manusia akan bertanya, siapa pula yang mencipta Tuhan? Tu, sampai macam tu jahatnya manusia berfikir. Okey? Baik. Hak tu perkara ni. Yang kedua, Allah benci kepada orang yang banyak bertanya. Dan yang ketiga, Allah benci kepada orang yang mensia-siakan harta. Allahu Akbar. Ya, harta ada berapa banyak sekarang ni, kita manfaatkan supaya kemanfaatan itu dapat dirasa di dunia dan dapat juga dikongsi di akhirat. Dapat dinikmati di ke akhirat. Jadi, dalam hadis ni saja cerita, ada 3 golongan yang disayangi oleh Allah yang dalam tajuk kita ni. Orang yang disayangi oleh Allah yang pertama tadi itu apa? Orang yang jaga amalan fardu dan menambah amalan sunat. Kemudian kita cerita juga dalam hadis yang kemudian itu, orang yang bila mana Allah jatuh cinta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan tangan dia, kaki dia, mata dia, telinga dia, semuanya bermanfaat untuk diri dia. Dan juga kita sebut juga tadi bahawa orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah perintah Jibril juga untuk sayang pada dia. Malah Jibril akan berseru, wahai penduduk langit, Allah dan aku mencintai orang ni, maka cintailah mereka. Sehingga seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Dan juga sehingga di hujungnya Allah memberi sehingga dia itu menjadi orang yang diterima oleh penduduk bumi. Allahu Akbar. Ya. Dan yang tadi, tolong jangan lupa, Allah juga mencintai orang yang beribadah dan tidak syirik kepada dia. Allah mencintai orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Allah mencintai orang yang tidak berpecah belah. Jangan duk bergaduh. Siang malam pagi petang tak habis-habis bergaduh. Tapi jangan lupa juga, kerana Allah benci juga. Ada benda yang Allah benci yang kita kena mengaji. Apa dia? Allah benci pada orang yang berkata sesuatu yang dia tak tahu. Ya? Orang yang berkata sesuatu tapi tidak jelas sumber dia, dia komen ikut suka hati dia. Dan juga Allah benci pada orang yang banyak bertanya pada sesuatu yang tiada manfaat. Tanya. Ya, tak perlu banyak tanya. Malah kita pun kalau pergi jumpa orang, kita pergi ziarah sahabat handai kita, jiran taulan kita, tak perlu banyak tanya. Tanya sihat ke tidak, sekarang ni ada masalah ke tidak. Kalau ada masalah, kami cuba bantu. Yang tu cukup. Tak payah duk tanya laki dia kerja apa, anak dia kerja apa, bergaji berapa, pakai kereta jenis apa. Tak payah. Tak payah. Jangan banyak bertanya. Sehingga kalau banyak bertanya dalam agama ni pun, kadang-kadang sehingga kita tak sempat berfikir. Dan sehingga ruang tu setan masuk. Sehinggalah kita bertanya siapa cipta manusia, siapa cipta alam, siapa cipta anu. Dan kemudian pertanyaan itu masih banyak lagi. Sehinggalah mereka bertanya, siapa pula yang mencipta Allah Subhanahu Wa Taala? Allah. Itu bahaya. Tu ada peringkatnya. Dan yang ketiga, siapa yang Allah benci? Iaitu orang mensia-siakan harta dia. Harta ada tak? Ada. Ada boleh beli banyak tak? Boleh beli banyak. Tak ada masalah sebab duit banyak. Tak apalah. Beli harta yang elok, beli harta banyak-banyak. Buat rumah besar. Semua anak menantu duduk sekali. Contoh je lah. Buat macam cerita Hindustan. Buat rumah 2 tingkat.
apa nama, ada tangga besar melengkung naik sampai ke atas tu, maka duduk dengan anak menantu sekali. Baguslah. Buat rumah, buat pusat pengajian. Bagi anak-anak duduk, bagi anak jiran kan sebagainya belajar dan sebagainya. Jangan mensia-siakan harta. Harta ada, kongsi dengan anak menantu. Jangan jadi al-bakhilun wal kedukutun. Tak mau jadi macam tu. Ya, maka itu yang dikhabarkan dalam hadis tersebut. Jadi dalam hal-hal Allah mencintai manusia ni, kita akan jadi seronok lah. Ya, kita akan jadi seronok. Sebab tu dalam hadis lain Allah menyebut juga, Allah mencintai orang yang bertakwa dan rasa cukup dan sembunyi amal. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah menyebut, Nabi menyebut, innallaha yuhibbul abdu taqiyil al-ghaniyal al-khafiyil. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, pertama. Yang kedua, hati dia rasa selalu cukup. Dan yang ketiga, dia suka menyembunyikan amal salih dia. Ni juga golongan yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Siapa golongan yang disayangi Allah? Ittaqullah. Menjadi Islam yang beriman, kemudian bertakwa, yakni beramal dengan segala macam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang cuba memperbaiki diri dia. Daripada masa ke masa dia memperbaiki diri dia. Sama ada dia ni orang jahat, tiba-tiba dia berubah untuk belajar menjadi baik. Atau dia dah baik dah, dia menambah kebaikan lagi. Atau dia dah hebat dah, dia menambah kehebatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak pernah puas hati dengan perubahan diri dia. Dia cuba yang terbaik untuk mencapai kasih sayang dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi dalam keadaan ramai-ramai ni, Facebook saya ada 120 orang, Facebook surau ada 30 orang, maka kita ada lebih kurang 150 orang dah. Maka nak cerita pada kita, Allah juga sayang kepada orang yang bertakwa, jatuh hati kepada orang bertakwa. Dan al-abdu taqil ghani, iaitu hati dia selalu rasa cukup. Siapa lagi yang Allah sayang? Allah sayang pada hati dia sentiasa sakinah, sentiasa tenang, sentiasa seronok saja. Ya, seronok saja. Apa maksud seronok di sini? Maksudnya dia rasa tenang. Dapat anak yang kadang-kadang elok sikit pun dia seronok, kadang-kadang anak nakal sikit pun dia seronok. Dia tak marah, melainkan dia belajar berhadapan dengan masalah tersebut. Dapat suami kadang-kadang tak berapa ambil peduli sikit pun dia tenang, dia belajar bagi elok-elok. Ya, dia anggap itu satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat isteri yang kadang-kadang mulut membebel daripada pagi sampai ke petang, siang dan malam. Kerja berjalan. Bukan main kerja, tak pernah berhenti. Mulut pun tak berhenti juga. Tak apalah. Ya, kita sabar sekejap. Kerana inilah, ya, warna-warna yang ada dalam kehidupan. Rumah kita kalau semua putih je pun tak elok. Tapi kita bubuh warna-warna pelangi supaya kita rasa berbunga-bunga dalam rumah kita. Macam itulah keadaannya. Nak bagi tahu pada kita bahawa kita ni bila dapat kasih sayang Allah, bila mana Allah jatuh cinta kepada kita, bila mana Allah jatuh kasih dan sayang kepada kita, maka Allah jadikan hati kita itu tenang. Orang yang hati dia tenang, orang yang hati dia sakinah, orang yang hati dia relax, orang yang hati dia redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita, maka apa jadi? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jatuh kasih kepada dia. Jatuh kasih kepada dia. Dan orang yang ketiga dikhabarkan dalam hadis ni apa? Al-khafi, iaitu menyembunyikan amal dia. Dia tak cerita ke orang. Dia tak masuk dalam Facebook, dia sedekah ke orang 30,000. Dia tak masuk dalam Facebook, dia baca Quran 3 juzuk satu hari. Dia tak upload dalam Instagram, ya, dia berzikir 1000 kali satu hari. Dia tak. Dia tak buat apa-apa pun. Melainkan dia belajar al-khafiyah, iaitu menyembunyikan amalan. Satu benda yang agak sukar untuk dilakukan, tapi jenis ini amalan yang cukup baik, iaitu menyembunyikan amalan. Menyembunyikan. Kenapa kita tak perlu masuk Facebook, tak perlu ambil gambar amalan kita? Sebab amalan kita tuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tuju kepada Allah, Allah saja yang nak tengok. Kita tak payah tunjuk kepada orang lain. Kita tak payah.
Kita nak belajar untuk capai kasih, capai cinta dan capai rindu Allah Subhanahu wa taala. Hak ni perkara besar di dalam kehidupan kita. Kemudian bukan itu aja, Allah juga mencintai orang yang berbuat kebaikan, dermawan, tahan marah dan memaafkan. Ini disebut di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 134. Ini kita duk tengah sembang tentang amalan-amalan orang Allah jatuh cinta kepada amalan ni. Dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 134, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang yang membuat perkara-perkara baik itu. Surah mana? Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 134. Apa Allah kata? Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendermakan menderma alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Sama ada dia suka menderma harta, senangkah susah, dia memang suka sedekah. Dan wal kadhimin al ghaiz, dan juga menahan kemarahannya. Orang buat salah dengan kita sabar kuat sikit insya-Allah. Dan kemudian wal afina 'anil nas, dia memberi kemaafan. Dia memberi kemaafan kepada orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan baik itu Allah jatuh cinta kepada dia. Kan? Kita tengok ada ke tidak perangai kita, sikap kita yang suka bersedekah, suka memberi sumbangan, suka kepada memberi bantuan. Ni pagi ni, sedekah pagi ni yang selalu kita sebut sedekah subuh. Kalau siapa ada duit nak sedekah dekat Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan pun boleh. Siapa nak sedekah kat Pusat Tahfiz Ustaz Amran pun boleh. Dua-dua promo. Nak bagi tahu bahawa apa? Bahawa orang yang suka menderma, orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang digelar sebagai muhsinin, orang buat baik. Dan orang yang buat baik ini apa? Allah kasih kepada dia. Yuhibbul muhsinin. Allah kasih, Allah cinta dan Allah rindu pada dia. Ni. So, apa dia? Mendermakan hartanya, sedekahkan hartanya. Daripada surah Ali Imran ayat 134 ni, Allah cerita bahawa orang yang derma dapat kasih sayang Allah. Yang kedua, siapa lagi yang dapat kasih sayang Allah? Orang yang wal kadhiminal ghaidha, iaitu orang yang dapat tahan marah dia. Kadang-kadang kita mak bapak diuji dengan anak-anak yang sedikit degil, tapi kita tahan marah kita. Kita sedar bahawa kita pun banyak kekurangan. Jadi sabarlah hadapinya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pasangan hidup pun kadang-kadang boleh tahan juga ujian. Ada pasangan hidup yang tenang, okey bang. Ada pasangan hidup boleh tahan, dia start karangan 200 patah perkataan 2 jam. Jenuh. Ada pasangan hidup lelaki ni pasangan kepada seorang isteri, suami tak balik-balik rumah, tinggal isteri ikut suka hati. Bila dah duit dah habis, balik kepada isteri balik, menyusahkan anak-anak pun ada dan sebagainya. Tapi mereka ni faham dan mereka ni cuba tahan marah. Apabila ada orang buat sesuatu yang tak kena dengan jiwa kita, maka kita pun tahan marah sekejap, kita sabar. Bila kita tahu bahawa layan marah ni, marah datang daripada syaitan. Syaitan dicipta daripada api. Maka Nabi kata, redakan dia dengan air. Redakan dia dengan air. Ambil wudu tak boleh, minum air tak boleh, terjun masuk dalam kolam. Berendam dalam kolam tu. Yang tu tahan marah, Allah kasih kepada dia. Allah mencintai orang yang kuat menahan marah.
Dan yang ketiga, wal'afina 'anil nas, iaitu dia memaafkan kesalahan orang lain. Cukup hebatlah amalan ni. Ya, amalan ni cukup hebat. Cukup seronok bila kita dapat memberi kemaafan. Kerana apa? Sebab kita selalu kalau salah, kita mengharapkan orang memberi kemaafan. Minta maaf lah, minta maaf. 16 kali duk ulang buat perkara tu juga. Tapi duk minta maaf macam tu. Dan orang duk bagi kemaafan. Tapi kita bila orang buat salah 2-3 kali, kita kata apa ni? Ulang. Tak. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah jatuh cinta kepada hambanya, adalah sifat orang yang sering memberi maaf kepada orang yang bersalah. So dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 134 ini mengingatkan kita, orang yang suka derma adalah orang yang Allah sayang. Allah jatuh cinta pada dia. Orang yang suka tahan marah, sabar banyak, maka Allah jatuh cinta kepada dia. Dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dia tak kata dekat mulut dia kata aku takkan ampun dia sampai akhirat. Tak, bukan. Dia jadi golongan yang sentiasa berpegang kepada, tak apalah, aku pun selalu buat salah juga. Aku pun selalu begini dan begini. Okey. Jadi inilah kaedah dia. Apabila manusia dia tak faham, akhirnya dia rugi. Tapi kalau dia jaga semua perkara ni, maka Allah jatuh cinta kepada dia. Bukan manusia lagi dah. Allah jatuh cinta kepada dia. Dan seandainya Allah jatuh cinta kepada dia, maka malaikat pun jatuh cinta kepada dia. Maka penduduk langit pun jatuh cinta kepada dia. Sehinggalah Allah menjadikan orang bumi pun jatuh cinta kepada dia. Ni kehebatan yang sangat besar. Bila mana kita memperolehi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Facebook saya ada 150 orang. Facebook surau bertambah menjadi 45 orang. Dan kita dah menuju hampir 200 orang. Jadi kita kongsi lagi tak? Kita kongsi lagi. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 76. Allah kata, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan mereka yang berdosa memakan hak orang kerana yang menyempurnakan janjinya mengenai orang lain dan kemudian bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Okey? Jadi orang yang bertakwa ni orang yang perbaiki diri, beramal dan sebagainya ini, maka dia juga menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi ni orang yang Allah sayang ni selain daripada orang bertakwa tu? Iaitu Allah Taala sebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah surah kedua ayat 222. Ya, surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Di hujung ayat tu Allah kata, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang mensucikan diri. Ni. Maka di sinilah pada penghujung ayat ni nak cerita lagi bahawa Allah mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang bertaubat, bukan orang yang tak buat salah, tapi orang yang buat salah dan kemudian dia menyedari salahnya dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertaubat, dia beristighfar dan sebagainya, dia rasa itu dosa dan kemudian dia kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapat cinta Allah Ta'ala. Maksud orang yang dicintai Allah bukanlah orang yang sempurna, bukan. Tapi orang yang sentiasa mau berubah ke arah jalan kebaikan. Dan siapa lagi yang Allah sayang? Wa yuhibbul mutatahhirin. Iaitu orang yang sentiasa mensucikan diri. Suci yang pertama adalah dia bersih tubuh badan. Allah suka kepada orang yang membersihkan tubuh badannya. Ya, Allah suka
Orang yang membersihkan tubuh badan dia, iaitu apa? Dia rajin mandi, dia rajin gosok gigi, dia rajin gosok badan dia. Pastikan dia sentiasa dalam keadaan bersih. Ya, kita tak perlulah nak pakai follow me 7 dalam 1 ataupun apa-apa, tapi cukup sekadar membersihkan badan kita, maka itu sudah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan lagi, kalaulah dapat duduk dalam keadaan wuduk, sentiasa berwuduk, lagi dikasihi Allah Ta'ala. Badan dah bersih dah, badan dah wangi dah, tambah lagi ambil wuduk, lagi seronok. Dan juga, maksud suci di sini juga adalah apa? Ni suci ni, hak dalam hati ni. Hak suci ni yang paling besar ni. Maksud suci ni, tiada di dalamnya rasa kita panggil dengki mendengki, rasa hasad, rasa bangga diri, rasa ujub, rasa takabur, tak mau. Suci itu ada dua maksud, suci zahir dan suci batin. Ada orang suci zahir tapi batinnya sangat kotor. Jadi suci yang disuruh ini adalah suci kedua-duanya, suci zahir dan suci batin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang bersih zahir dan juga bersih batin. Al-Baqarah surah kedua ayat 22 ni, di pada penghujung tu, siapa yang dapat kasih sayang Allah? Orang yang dikasihi Allah adalah orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa mensucikan diri. Okey, 7:18 minit bagi surau. Saya mungkin masa kita dah habis. Bagi surau lah. Siapa yang di surah An-Nur, mohon ampun dan maaf. Kita sebab masa kita dah habis dah. Takut sebab orang nak pergi kerja dan sebagainya. Tapi untuk FB Ustaz Amran, saya akan terus menjawab soalan. Soalan yang tanya tu saya akan terus, sebab kita tak nak jawab dalam waktu pihak surau punya. Sebab yang ni hak pihak surau. Jadi macam kita daripada TV3 akan pindah ke TV9 lah, maksudnya gini. Untuk surau kita sampai di sini dulu. Untuk surau, moga-moga Allah beri kita kebaikan. Tapi untuk FB Ustaz Amran, kita teruskan untuk saya menjawab soalan-soalan atau apa-apa lagi, sebab pagi ni saya masih ada masa lagi, insya-Allah. Untuk surau, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.